Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Cari bekal kita untuk hidup selepas mati kelak. Dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga dengan dia Allah terima segala amal kita. Amin. Dan Allah ampun seluruh dosa-dosa kita. Dosa kedua ibu ayah kita, dosa para guru-guru kita, para alim ulama, para pejuang-pejuang Islam seluruhnya. Mudah-mudahan kita kelak bangkit mahsyar dan kadang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung lagi pada malam ni pembacaan kitab kita, kitab yang diwariskan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Kan? Barang siapa yang mewarisi ilmu, kata Nabi, dia telah mewarisi harta yang paling sempurna. Ilmu paling sempurna. Kalau mewarisi harta, orang kafir lagi banyak harta. Betul kan? Namrud, Qarun, Firaun lagi banyak harta. Kalau itu yang kita nak wariskan, maka ilmu, insya-Allah. Keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan, semua tempat, semua suasana. Kan? Pergi ziarah orang mati dah tentu. Tapi kadang-kadang kita ni ziarah orang mati duduk sembang lain lagi. Betul kan? Kalah dengan India, Peter Thomas. Ni mayat ada atas rumah. Dengan India kalah. India tu dulu belah kerja kedai mamak teman-teman kita. Pula dah dia bubuh cerita lagu tu. Kan? Sepatutnya dia jadi tazkirah, peringatan. Ini contohlah. Kan? Apa lagi tuan-tuan? Sepatutnya kalau tempat ada mayat dekat kubur duk sembang merepek lagi, kalau tempat tak ada mayat bukan kat kubur, maka logiknya lagi merepek. Lepas tu bila nak ingat mati? Sebab tu bila dia tak ingat mati, maka dia tak adalah buat persiapan untuk mati. Tuan-tuan, kan kita raya terkejut. Tuan-tuan buat persiapan tak? Faham kan? Macam mana berlaku? Itu baru raya terkejut. Anak on the way nak pergi kuliah. Syah Alam. Keluar rumah dalam lebih kurang baru dalam 200 meter lah daripada rumah, baru. Masa anak solat maghrib tu, pengurusi surau dah telefon. Lepas solat anak tengok miss call. Tak apalah, keluar dululah. Keluar anak call dia balik. Ustaz, besok raya lah Ustaz. Malam ni takbir, tak ada kuliah. Kan?
Anda pun telefon rumah. Rumah kata dah tahu dah. Family kampung semua dah bagi tahu, dah telefon. Siap baik lah kata kita balik. Terkejut. Kan? Adik ipar anda tuan-tuan bakal lemah sampai pukul 2 pagi. Kan? Sepupu anda sebelah dia, sebelah rumah. Sepupu belah isteri lah. Orang order lemang dia tuan-tuan. Ngam-ngam subuh baru habis bakar. Kena bakar esok nak raya. Tak bakar naya Pak Karim. Kan? Tak bakar naya Pak Karim orang nak raya. Boleh faham tak? Semua terkejut tuan-tuan. Pasal tak buat persiapan. Tapi tak apalah, tak masuk neraka betul. Ni. Kita cerita ni tak buat persiapan untuk mati. Boleh faham tak? Macam mana kalau mengejut bartatan kata Allah. Kematian datang nak kena mengejut. Bartatan di saat leka. Bahkan ramai tuan-tuan. Anak kongsi satu iktibar lah. Sebagai peringatan kita semua lah. Dan keluar muka depan Cosmo, surat khabar Cosmo. Ini beberapa tahun lepas lah. Mati di kedai judi. Bukan judi kedai nombor ekor, kedai tempat main judi. Boleh tak? Orang kita lah Melayu. Hari dia off kerja, dia pergi main judi, shilling jatuh. Plaster shilling jatuh, hempap dia. Innalillah. Kat situ juga mati. Boleh faham tak? Kalau logiknya, tengah buat dosa besar betul. Allahu Akbar. Ini orang yang tak ingat mati. Dia tahu mati tu, dia tahu. Kan macam mana selalu sebut, budak nak ambil periksa SPM, kan? Budak nak ambil periksa SPM ni tuan-tuan, dalam satu kelas tu, dia satu kelas sama umur hujung tahun SPM. Ada budak ni, awal tahun tu dia dah catch up dah. Dia rajin ulang kaji, homework, study group, tanya cikgu, kelas tambahan. Dia buat persiapan. Periksa lambat lagi hujung tahun. Betul tak betul? Yang seorang ni dia tahu juga. Tapi game futsal berskala je. Main dia kerja dia. Boleh faham tak? Lagi seminggu, kawan-kawan kata, kau tak study? Alah, kacang je SPM. Kau tak buat persiapan ke mati? Alah, nanti aku bertobat lah. Sama kan? Sama tuan-tuan. Lalu kematian datang. Apa yang ada persiapan untuk dia? Mengejut. Yang buat persiapan dengan yang tidak buat persiapan. Siapa yang gagal, siapa yang berjaya. Macam SPM tadi. Boleh faham tak ni? Ini tuan-tuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min zikri hadhimil ladzat. Seringlah memperbanyakkan mengingat sesuatu yang merosakkan kelazatan. Sahabat tanya, apa benda ya Rasulullah yang merosakkan kelazatan? Nabi kata, al-maut. Mati. Boleh faham tak? Banyak ingat mati. So, kalau hidup kita terlalu seronok, terlalu lazat, terlalu enak, empuk, semua best-best tuan-tuan, ingat, benda tu boleh menjauhkan kita dari mengingati mati. Salah ke tak salah? Sebab tu almarhum Tok Guru Harundin rahimahullah ta'ala sebut tuan-tuan. Tok Guru Harundin sebut, tak silap, surah ni dia rasmi bukan. Ana silap baca lah tu. Kat mana ke? Ada. Kan? Tak apalah. Tak ada salahnya. Almarhum Tok Guru Harundin sebut tuan-tuan. Dalam kata-kata hikmah dia. Tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Boleh faham tak? Tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Kan Nabi SAW sebut, hubbud dunya al-wahn. Al-wahn ni sahabat tanya juga, apa benda al-wahn ya Rasulullah?
Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, minta maaf tuan-tuan, anak mata pejam-pejam pedih bawa sini, rasa pedih sangat. Mata anak ni dia kurang air. Bukan minum tu masuk sini. Cecair mata tu, pelincir dia tu kurang. Jadi mata nak cepat penat, cepat letih. Kan? Bila dia mari letih sangat tu, dia pedih dan kadang-kadang dia rasa macam senak, menyenak biji mata. Kan? InsyaAllah panjang umur lagi. Walaupun cerita bab mati ni, kalau mati tuan-tuan dululah nah. Boleh tak? Ya, kita tak tahu betul. Tak tahu tuan-tuan. Siapa mati dulu kan? Allahu akbar. Sebut mati, bila sebut mati dulu, kita pun bab mati. Ana cerita satu kematian yang hebat, berlaku 2 hari lepas. Ana tak kenal tapi cerita tu sampai kat ana. Dia adik kepada imam tempat ana kuliah tadi di Surau Taman Melu Ampang. Ana kuliah subuh situ 2 kali sebulan. Pasal ana kuliah duha melawati. Jadi surau tu ambil kesempatan, dah lalang Ustaz duha melawati, subuh tempat kami lah Ustaz. So ana tidur kat dia pasal dia ada hotel. Hotel tuan-tuan. Dia ada bilik tetamu surau tu. Kan? Tuan-tuan boleh buat. Kan? Ustaz-ustaz yang tuan-tuan jemput jauh-jauh kan, siapkan bilik penginapan untuk mereka. Bilik air tanah dalam bilik. Terbaik kan? Bos satu tabung peti sumbangan. Terpulang ustaz tu nak sumbang berapa. Kan? Selesa kan? Anda memang tidur situ lena tu kan. Tilam empuk, bantal empuk, aircon, nak apa lagi tuan-tuan. Kan? Subuh tobat melompatnya tepi surau. Bangun tuan-tuan. Tak bangun juga. Lebih pada badak dia punya pekak tuan-tuan. Kan? Jadi imam ni cerita. Kami sarapan lepas kuliah. Ni cerita mati, kita cerita mati, okey? Cerita mati. Imam ni cerita, dia duduk sama anak pun tanya, siapa mati, Mam? Adik anak Ustaz. Adik perempuan dia breast cancer. Kanser payudara. Umur 43. 43 ni kira muda lagi lah kan? 43. Dia kata anak 2 hari hari last anak ziarah dia. Mana nak balik ke Ampang balik, kata imam ni, anak tengok muka dia bersih lah Ustaz. Bersih muka dia, berseri. Dia stage 4. Ayolah mati stage 4 lah kan. Dan tapi dia dalam keadaan sedar, cuma dia pakai ni lah topeng ni kan, oksigen. Dan dia mati di pangkuan suami. Tuan-tuan, dia sebut, dia kata, Ustaz, adik Ana dia sempat minta maaf dengan suami dia. Dia kata, bang, apa nak sebut? Ayang lah nah. Ayang lah, romantis kan. Bang, ayang minta maaf. Ayang minta abang redha semua rezeki abang bagi pada ayang gini. Semualah. Tuan-tuan, lepas dia sebut, suami dia pun sambut. Abang maafkan ayang. Ayang tak ada salah apa pun dengan abang. Abang tak pernah simpan dalam hati apa yang abang buat. Abang redha pada ayang. Elok suami dia habis sebut, diam. Terus habis. Tuan-tuan, apa Nabi kata? Mana-mana wanita kematiannya, pemergiannya suami dia redha, balasannya syurga. Subhanallahil azim. Imam kata, imam tempat dia di kampung dia bagi tahu tak pernah berlaku solat jenazah begitu ramai. Dan hujan rintik-rintik mengiringi perjalanan mayat ke kubur. Tuan-tuan, suami kata aku redha, kamu tak ada salah dengan aku, nyawa dia pun pergi. Subhanallah. Faham tak? Tuan-tuan, apa kata Nabi pada Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu ta'ala anha? Waktu Saidina Ali sedang berduka kerana tindakan Fatimah. Maknanya Saidina Ali kecil hati. Muslimat dengar suami kecil hati. Masa Nabi pergi tu, Saidina Ali sedang tidur di atas pelepah tamar, berberak belakang Saidina Ali. Nabi tanya Fatimah, kenapa Ali begitu? Kenapa Ali, kalau bahasa kita yang kecil hati lah, merajuk ke apa ke, berasa hati ke?
Rasulullah sebut pada Fatimah, wahai Fatimah, seandainya kamu mati dalam keadaan suami tak redha kamu, Ali tak redha kamu, kamu mati, aku Rasulullah, ayah kamu Rasulullah, sama sekali aku tidak akan solat jenazah kamu. Boleh nak mesti makna? Bukan bagi takut dah. Boleh faham ni? Kerana para isteri belum berkahwin, syurganya di bawah telapak kaki ibu. Bila berkahwin, syurganya di bawah telapak kaki suami. Selagi suami tak suruh benda mungkar. Boleh faham? Selagi suami tak suruh benda mungkar, selagi tu dia wajib taat. Perempuan tahu tak taat isteri pada suami ni tahap dia macam mana? Kata Nabi, kalau suamimu memanggilmu atas apa saja tujuan suami, dia panggil nak bersama ke, dia panggil nak tanya benda ke, dia panggil dia cari barang tak jumpa ke, dia panggil ajak tidur ke, dia panggil ajak pergi shopping ke, yang tu laju, insyaAllah. Ustaz ni dan lagu tu tembak juga kami. Suami ni panggil apa saja tujuan, kata Nabi, penuhi panggilan suami walaupun kamu tahu roti kamu akan hangit. Boleh faham tak? Maksudnya, maknanya tengah masak nak siap makanan untuk suami juga. Bukankah itu alasan yang kukuh? Kejaplah bang, kari tak dapur, awak juga nak makan. Betul tak betul? Dah, Nabi kata jawab hak tu dulu, pergi hak tu dulu, walaupun tahu kari ni akan hangit. Faham tak faham? Besarnya ketaatan pada suami. Insya'a suami pula jangan duduk besar kepala. Situ pula. Boleh faham? Kerana Nabi ni sangat bertolak ansur dengan keluarga. Wa ana khairi li ahli. Aku terbaik terhadap isteri-isteri aku. InsyaAllah. Okey, itu tadi mati ya. Seorang wanita yang solehah. Tuan-tuan, si abang ni, imam ni tak tahulah pasal dia duduk asing. Abang duduk Ampang, adik duduk di kampung. Bila dia tanya keluarga, tanya suami dia, tanya belah tu, orang datang ramai solat jenazah. Kan? Rupanya almarhumah ni suka bantu keluarga belah sana yang agak rendah ekonomi. Boleh tak? Tuan-tuan, Allah bagi kita duit banyak sebab apa? Sebab apa Allah bagi kita duit banyak? Siapa boleh jawab nak bagi RM100 duit surau? Bukan duit anak, duit surau. Allah bagi kita duit untuk apa? Untuk syurga kita lebih baik. Faham tak? Faham? Tak faham? Maksudnya menyumbang, infak, derma, tolong orang tu biar lagi banyak. Untuk syurga yang lebih baik. Kan ulama kata, bila ekonomi meningkat, jangan tingkatkan cara hidup, tingkatkan infak. Ni ekonomi meningkat, lagi hebat, lagi besar kerak dia. Patut lagi besar pahala syurga dia. Boleh faham tak? Allah bagi kita masa 24 jam. Masa tu lebih banyak untuk syurga kita. Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita anak. Didik untuk bawa kita ke syurga yang lebih tinggi. Tuan-tuan, ibu ayah yang dah mati. Ibu ayah yang dah mati. Tuan-tuan, besok dia masuk syurga, tengok syurga dia tiap hari ni upgrade. Mula-mula studio je. Contoh, ini contoh. Syurga kita tak boleh bayang. Tapi contoh nak bagi faham. Mula-mula studio room je. Kan? Situ katil, situ bilik air. Studio kan? Situ cerek elektrik. Situ je bentang sejadah. Studio room. Kan? Atas pada studio apa dah? Diulat. Diulat apa beza dengan studio? Besar itu je lah. Kan? Ya? Kalau di studio mungkin tak ada almari. Dia ada penyangkut macam tu. Diulat mungkin ada almari.
Studio tak ada kursi meja sebiji. Diulat adalah 2 biji kursi, 1 kecil meja kopi. Upgrade. Lepas diulat, superior. Agak-agak je lah tuan-tuan. Hantam sajalah labu. Superior. Lepas tu family room kan. 2 katil queen ataupun 2 katil king. Lagi besar. Lepas tu tengok-tengok suite. Betul kan? Suite tuan-tuan. Satu family terus boleh duduk. Siap ada dapur, ada kitchen cabinet, ada mini bar. Upgrade. Dia pun tanya, mak ayah kita tanya Allah. Allahu Akbar. Amin. Ya Allah, macam mana hotel? Macam mana syurga aku ni makin hari makin besar makin elok? Makin hari makin besar makin elok. Apa Allah jawab? Istighfar, amal-amal soleh dari anak-anak kamu. Masya Allah tuan-tuan. Dan anak-anak yang soleh, dia automatik sampai. Niat tak niat sampai. Tuan-tuan solat maghrib, mak ayah dapat share. Tuan-tuan dengar kuliah, mak ayah dapat share. Anak sampaikan kuliah, mak ayah dapat share. Tuan-tuan bodoh dalam tabung, mak ayah dapat share. Tuan-tuan pergi umrah haji, mak ayah dapat share. Tuan-tuan hantar karipap 2 biji kat orang sebelah, mak ayah dapat share. Boleh faham tak? Automatik, tak payah niat. Pasal anak adalah hasil didikan mak ayah. Boleh faham? Kalau dia tak didik pun, kita macam mana nak keluar? Kalau mereka tak buat kerja. Ni semua mereka punya pasal, betul? Faham tak faham? Pasal itulah. Pasal ada. Mereka punya pasal, kita pun lahir. Betul tak betul? Automatik mak ayah dapat. Nabi SAW sebut tuan. Sebab tu anak-anak ni tuan-tuan wajib didik dengan agama. Biar dia kenal tu. Adibu auladakum ala salasati qisal. Didik anak kamu dengan 3 perkara kata Nabi SAW. Pertama, wa qiraatil Quran. Didik mereka dengan Quran. Ni Nabi sebut. Biar dia kenal Quran, reti Quran, faham Quran, tahu tanggungjawab dia dengan Quran. Halal, haram, dosa, pahala, jalan syurga, jalan neraka, biar dia kenal. Wahbun nabiyuka, biar dia kenal Nabi dia, Nabi kata. Ni penyanyi barat semua dia hafal. Nabi dia, yang kata Nabi tuan-tuan, tu imam kampung dia pun dia tak kenal. Dalam kampung dia punya tu imam dia tak kenal. Kan? Yang ketiga, wa ahli baiti, keluarga Rasulullah dan rangkum sekali dengan para sahabat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hidup keluarga Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ini banyak pengajaran, banyak pelajaran, banyak kata-kata hikmah, banyak pertolongan-pertolongan Allah berlaku, banyak ayat-ayat turun berkenaan dengan mereka, banyak hadis-hadis Nabi sebut berkenaan dengan mereka. Boleh faham ini tuan-tuan. Lepas tu kita kena baca sirah Nabi, wajib tuan-tuan. Kan anda pernah sebut dalam rumah tangga mesti kena ada paling kurang sebiji sebuah kitab sirah Nabi. Kena ada. Kena ada. Paling kurang kena ada tuan-tuan. Jangan mati pun tak kenal Nabi. Boleh faham tak? Kena ada. Ana ulang lagi sekali. Tuan-tuan nak minta ana tolong beli boleh? RM65 Rahiqul Maktum, antara kitab sirah yang terbaik, edisi terjemahan, edisi Arab sampai ke mati lah jawab dia. Ana boleh tolong beli. Kalau tuan-tuan nak bagi nama dekat Zul, ana tolong belikan dulu. Tak apa, duit ana dulu tak apa. Bab ni tak apa, anak Evan duit ana dulu. Tak ada masalah. 65 ana boleh bawa bulan depan. Bagi nama dekat Zul. Tuan-tuan, kitab sirah ni antara kitab sirah, bukan antara, dia memenangi penulisan sirah Nabi. Pertandingan sirah Nabi dia Johan tahun 73 yang dianjurkan oleh Rabitah Al-Islami. Safir Rahman Barakfuri, kitab dia dapat Johan. Dia ni ulama India bukan Arab. Mubarakfuri India. Dan India sampai sekarang antara tempat hadis yang terulung. Masih di samping Baghdad itu sendiri.
Baghdad pun masih. Al-Azhar pun iyalah. Kita tak nafikan lah. Maksudnya negara luar Arab yang hebat masih. India masih. Dan dia ni, Safiur Rahman Barakfuri, sikit kita kenal dengan ulama ni. Dia baru je meninggal. Kalau tak silap Alanah, dia meninggal awal-awal tahun 2000 tu. Dia bukanlah ulama dan dulu dah. Zaman kita. Zaman dah sains teknologi dah. Dia masa dia di pondok dia, di kampung dia, jahit jidan manjang. Best student manjang. Masuk universiti tempat dia, jahit jidan. Dia mengajar tempat dia, lalu dapat tawaran Madinah offer dia. Waktu dia di Madinah lah dia tulis kitab ni. Dapat champion India. Bakal sejarah Mekah Madinah juga dia tulis. Hebat kan? Dia boleh tulis sejarah pembesaran Masjidil Haram, sejarah pembesaran Masjid Nabi. Dia tulis dengan agak lengkap dua masjid ni. Sampai masa dia rasa balik nak khidmat pada kampung dia sendiri. Dan dia mati di kampung dia. Kitab dia nama Rahiqul Maktub. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bagi nama Kak Zul, Zul forward kat Ana, boleh tak apa, nak tolong belikan. Tuan-tuan, subhanallah, kita baca kitab tu, kita akan rasa dekat sangat dengan Nabi. Barakah. Dekat sangat dengan Nabi, kita rasa. Dan waktu PKP lepas, Ana jual hampir rasa 100 naskah lebih kot. Ana kutip-kutip order, yang jauh Ana post, yang dekat Ana COD. Kan? Tuan-tuan nak boleh bagi nama. InsyaAllah tuan. Kalau tuan nak beli sendiri silakan. Janji beli. Okey, sambung. Ada pasal Nabi kata hubun nabiyuka wa ahli baitihi, dan baca kitab sirah para sahabat. Tak kisahlah hayatus sahabah ke, rijal haula rasul ke, syiar alam an-nubala ke. Ana sebut ni walaupun bunyi Arab, semua ada terjemahan. Semua ada terjemahan. Kan? Syiar alam an-nubala ni dia banyak, berjilid-jilid. Dia kisah Nabi Adam sampai bukan itu, ni Bidayah wan Nihayah Imam Ibn Katsir. Start Nabi Adam sampai sahabat yang terakhir meninggal. Ibn Katsir buat kitab Bidayah wan Nihayah tu tuan-tuan, start Nabi Adam sampai sahabat yang last. Katanya apa nama ni, khadam Nabi ni, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dialah yang terakhir meninggal. Anas bin Malik. Syiar alam an-nubala start pada sahabat sampai tabi'in. Tak kisah tuan-tuan nak beli mana, biar kita kenal mereka, kerana mereka ni adalah contoh terbaik yang kita duk baca tiap-tiap rakaat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Aku nak jalan yang telah engkau beri nikmat orang-orang dulu pada kami. Para rasul, para nabi, para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, ulama-ulama, para tabi'in, semualah. Insya-Allah. Okey, maksudnya rosaklah kenikmatan dengan cara ingat kematian, sehingga terhentilah kecenderungan kamu kepada nikmat, lalu kamu fokus untuk menghadap Allah. Tuan-tuan, ada satu soalan. Dia kata, Ustaz, kucing berak kencing atas sofa, atas kapet. Kapet pula kapet raya. Kan? Tetamu tak ada sampai, kucing bagi dulu. Sakit hati tak tuan-tuan? Betul tak? Sakit hati tuan-tuan. Jadi pasal apa? Pasal kita sayang kapet. Betul tak betul? Sayang. Kapet ni mana ada harga RM2.40. Betul. Kan? Ratus. Kalau orang yang agak okey, 1,000 kapet tu tuan-tuan. Kan? Kucing berak. Nak marah tak? Confirm nak marah tuan-tuan.
Di sana, kucing berak ni, Allah gerakkan dia berak kat tempat kita. Tai kucing tahu sajalah tuan-tuan, 2 kali ganda busuk pada tai tuan dia. Betul kan? Oi, jangan. Tai kucing ni dia punya seng tu lain macam tuan-tuan. Dia punya tajam tu menusuk kalbu tuan-tuan. Pedih bau busuk tai kucing ni, dia busuk masam kan? Tai kita tak busuk masam. Tuan-tuan, di sana ada satu pahala Allah nak bagi. Pahala ni kita tak minta, Allah dah siap, dah letak pahala tu. Pahala apa? Pahala apa kak? Betul tu, cuma tak kuat, anda tak dengar. Dan ketak tak berani jawab. Pahala apa tuan-tuan? Yang tu kemudian. Masa tu kita tak buat apa lagi. Pahala sabar. Betul ke tak betul? Pahala sabar. Tapi disebabkan kita nampak kapet lebih besar pada sabar. Nampak tak nampak? Kita nampak kasut lebih besar pada sabar. Sarung-sarung kaki panas tai kucing. Ho, tuan-tuan. Orang jadah kucing siapa ni? Betul tak betul? Kita nampak harta lebih besar pada sabar. Terus hancur lebur pahala sabar. Kerana kita pilih harta. Nampak tak? Dia bukan fokus apa yang Allah bagi, tapi dia fokus apa yang dia nak. Dia tak fokus apa yang Allah nak. Allahu Akbar. Lupakan kita kan? Allah uji. Allah dah siap dah pahala. Pahala Allah dah siap. Allah dah siap dah pahala. Betul tak betul? Tiba-tiba kita rosakkan pahala dengan mengamuk, dengan kita marah. Tuan-tuan tahu tak, sabar ni dia duduk di mana? Sabar ni tunggu kita di pintu syurga. Eliket dah bagi tahu dah. Ku nantimu di pintu syurga. Walaupun dia tak beriman, dia pun nak masuk syurga tuan-tuan. Boleh faham tak? Sabar duk tunggu kita di pintu syurga. Tiba-tiba kita rosakkan sabar di dunia lagi. Bila kita sampai depan pintu syurga, malaikat kata apa? Salamun alaikum. Kesejahteraanlah kamu, kejayaan bergembiralah kamu. Sebab apa? Bima sabartum. Sebab sabar kamu dunia dulu. Kamu boleh sabar dengan ujian, kamu pilih buat amal. Kamu boleh sabar tahan kemarahan, kamu boleh sabar tu, kamu boleh sabar dengan ekonomi agak kurang, hidup lebih kurang. Boleh Kereta pun masih kancil. Kamu boleh sabar. Kan? Contoh. Sabar, semua sabar. Apa ni raya terkejut? Tak ada masak rendang. Sabar. Dia marah apa kat datuk tu? Dia pun tak dan buat apa juga. Betul tak betul? Bukan tuan-tuan, dia pun tak dan. Bila dapat daripada pakar-pakar cerap yang duduk mengintai anak bulan, kata anak bulan nampak, dia pun baru rosak baju Melayu tu. Nak enam. Dia marah kat dia apa? Dia tak, aku pun terkejut. Boleh faham tak? Sabar. Kita dah rosakkan, Allah dah siap pahala sabar. Kenapa? Kita membesarkan harta dunia. Ya Rabb. Boleh nah? Ini tuan-tuan mata subhanahu wa ta'ala. Lepas tu fokus. Lalu bila Nabi SAW kata, anak pernah sebut bahan ni, hubbu dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Anak sebut tuan-tuan, kata-kata almarhum Ustaz Fadino. Masih ingat nama ni? Kan? Tuan-tuan suka tak suka, tuan-tuan dengar apa dia sebut tentang hadis ni. Bagi tahu awal senang.
Allahu Akbar walillahilham. Tuan-tuan tahu tak, kematian dia menyebabkan Islamnya seorang Hindu. Hindu ataupun Kristian, pilot yang bawa mayat dia. Ni cerita ni kira untold story lah. Tapi keluar Mastika, pilot tu Mastika interview, dia cerita. Kan mayat dia diterbangkan daripada Ceras, Surau Mustaqimah, Bandar Tun Razak Ceras, ke Alustar. Dikebumikan di Mahad Radatul Ulum, Pokok Sena, Kedah. Tuan-tuan, sepanjang perjalanan, dia Nuri ke Karibo yang bawa dia? Siapa tahu? Nuri. Okey, Nuri bawa dia. Nuri sepanjang perjalanan awan memayungi Nuri. Teduh. Ni pilot sini bagi tahu. Masuk Islam pilot tu. Okey, balik pada hadis tadi, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Apa kata almarhum Ustaz Fadina rahimahullah taala? Ustaz Fadina kata, Nabi kata, tak cinta dunia, takut mati. Kan hari ni kalau zahirnya kita tengok memang orang cinta dunia, betul tak betul? Untuk dapatkan duit, dapatkan dunia, orang sanggup buat apa saja. Setuju? Yang halal dah tentu, yang haram pun ada orang sapu. Kan? Tuan-tuan, dekat Shah Alam ada satu kilang air. Kilang air. Tepi air. Warna dia hijau putih. Itu yang tak seronok tu. Kasbek. Boleh Kilang Kasbek. Tahun 90-an. Sekarang wallahualam mungkin ada. Ada seorang pekerja Muslim. Bukan seorang tau. Pasal dalam tu ada surau. Dia tahu sembahyang wajib. Ada surau. Boleh faham tak? Jadi salah seorang pekerja ni adalah ahli yang aktif 5 waktu di salah satu surau sekitar. Kerja kilang tu. Di taman kat tu lah rumah dia. Dan surau di situ dia aktif 5. Kalau Tok Siap lambat sampai, dia akan buka lampu semua, cuci tandas dia lah. Tapi kerja kilang tu. Boleh faham tak ni? Kenapa tuan-tuan? Gaji mahal. Satu tin dia berapa ringgit? Tak nak beli. Kot lah. Beli nak tahu, bukan nak minum. Ya? Tapi dia memang mahal kan? Dia mahal pada air biasa. Oh jangan tuan-tuan. Gaji mahal. Dan dia siap recommend orang kampung dia kerja. Itu satu kes. Satu kes lagi di negeri Pasir Berdengung. Ini cerita betul. Bukan cerita tu TV, ini cerita betul. Nama negeri yang nak sebut ialah camouflage, tak mau sebut nama negeri. Dia makmum solat maghrib ataupun isyak, anak lupa. Dekat dinding surau dia ada susunan wirid lepas solat. Kan? Istighfar, la ilaha illallah, ayat kursi, tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Kan? Bawah tu adalah alamat Majlis Agama Islam Negeri Pasir Berdengung tadi. Boleh faham tak? Tengah dia duduk qiyam, imam habis baca Fatihah, imam baca surah. Mata dia duduk tengok nombor telefon, nombor fax tu. Esok dia beli nombor. Cerita betul wah cakap lu. Esok dia beli nombor. Kena 200. Wah, yang ni tahu. Kebetulan kan, kebetulan. Tembok. Bukan tak tahu. Kita berkawan dengan semua orang kan. Dan kena 200. Dia cerita kat kawan dia marah dia. Kawan dia kata, gila kau. Kau tengah solat kau boleh ingat nombor? Tuan-tuan, dia sound balik kawan dia. Nasib baik mak andih aku suruh aku pergi surau, ada kuliah. Kalau aku duduk rumah, kau nak bagi ke 200. Diam kawan dia tuan-tuan. Jadi macam dia betul pula kan?
Ini kata untuk dunia orang sanggup buat. Boleh faham Untuk dunia orang sanggup buat. Yang halal dah tentu. Yang haram pun orang sapu. Jadi dia membina dunia dia. Dia bina kekayaan, dia bina harta, dia bina keindahan hidup dia. Ada orang yang nak tinggal benda yang indah yang dia buat? Faham tak faham? Sebab tu dia tak mau tinggalkan dunia. Dalam masa yang sama, dia tidak membina akhirat dia. Dia tidak membina alam barzah dia. Ada tak orang nak pergi tempat yang tak siap? Boleh faham? Contoh nak pergi tak bangunan runtuh melawat? Contoh nak pergi tak rumah kosong, rumah tak siap? Faham tak maksudnya? Sebab tu orang tak mau pergi alam barzah. Pasal dia tidak pernah membina alam barzah dia. Dia bina dunia. Dia sayang. Hubbu dunia. Dia sayang. Dia buat habis juta-juta. Habis ribu-ribu. Sayang tak? Sayang. Faham tak faham ni? Ini kata almarhum Ustaz Fadil. Sebab tu orang takut lagi kubur. Pasal dia tak nak bina kubur dia. Tapi cuba tuan-tuan kalau kita perindahkan alam barzah kita. Nabi sebut taman-taman syurga. Ya Allah. Nak pergi tak? Tak payah taman syurga. Anak kata tuan-tuan, jom kita pergi ladang musangking minggu depan. Yang ada hanya musangking. Ya, buah lain tak ada. Pun nak pergi, betul? Tuan-tuan, jom minggu depan kita masuk ladang rimau. Nak pergi tak? Ustaz, kami tolong doa supaya Ustaz selamat pergi dan balik. Doa Ustaz seorang je pergi. Tuan-tuan nak mau pergi. Betul tak betul? Tuan-tuan, 100 orang doa, Ustaz pun tak berani pergi. Nampak tak? Tak mau pergi. Tempat mudarat. Faham tak faham ni? Ini almarhum Ustaz Fadil bagi kita faham, tuan-tuan. Ingat tak anda pernah cerita seorang pekerja catering di Tanah Suci? Ingat? Tak ingat? Maknanya tak belum cerita. Kau yang anda cerita tu semua dah mati. Tuan-tuan, kan kita pergi, kebiasaannya yang urus makanan kita, yang kerja bukan urus, dia kerja dengan tokai catering sana, kebiasaannya orang Indo lah. Kenapa mereka jauh pergi kerja, tuan-tuan? Kadang-kadang tu permit pun dah mati. Polis lah datang, tuan-tuan, berterabur lari, tuan-tuan. Maksud apa? Hidup mereka susah. Sebab tu mereka merantau. Kita tak mau tinggal kampung kalau hidup tak susah, betul? Tuan-tuan, duit gaji setiap bulan dapat duit gaji setiap bulan, hantar ke kampung. Dia hantar ke kampung. Dia pun cerita ni. Ustaz, ini rumah kami yang asal, Ustaz. Ibu ayah masih hidup. Inilah tempat kami. Adik-beradik bernaung. Membesar, inilah rumah je, Ustaz. Kami miskin, Ustaz. Sebab tu kami bersungguh kerja. Setiap bulan kami kirim uang ke kampung. Setahun kami kerja, ibu ayah kirim gambar, Ustaz. Rumah baru mula dibina. Dengan duit yang kami hantar, rumah baru mula dibina. 2 tahun, 3 tahun, siap. Adik-beradik pakai hantar. Ada yang kerja Dubai, ada yang kerja Mekah, ada yang kerja Kuala Lumpur, ada yang kerja Seremban Selatan. Hantar. 3 tahun duit rumah siap, hantar gambar. Rumah baru, Ustaz, besar, cantik. Kami tak sabar nak balik tengok rumah baru. Faham tak faham? Tapi kalau tuan-tuan datang, balik rumah lama tu juga, bahkan rumah tu makin buruk. Ustaz, kami tak balik, tak apa Ustaz, kami duduk di sini. Tuan-tuan, tiap-tiap hari kita hantar pahala, kita hantar amal kepada masyar. Faham tak faham? Suatu para sahabat, dia nak sangat pergi pada masyar. Kerana dia hantar banyak. Orang yang tak pernah hantar nak pergi ke? Tak tunggu masyar, dalam kubur Sujaul Aqra, ular duk tunggu dah. Nak pergi tak? Ular duk tunggu dah. Yang Nabi kata ular dalam kubur ni, dia nombor 1 dia tunggu orang yang abaikan solat, orang yang lengahkan solat tanpa alasan yang syar'i. Ular ni dia tunggu. Ular ni kata Nabi, kalau lepas atas muka bumi, seluruh muka bumi ni dia boleh telan. Mana dia makhluk gaib lah.
Nak tahu nyata tak nyata, masuk tengok malam ni. Boleh faham tak? Tak sabar dia nak balik kampung. Kenapa tuan-tuan? Kerana rumah baru dia dah siap. Tak sabar kita nak pergi padang mahsyar. Kerana pahala. Ya Rabbana lakal ham. Tuan-tuan, kita semua tahu kan pahala solat jenazah dan urus jenazah sampai selesai. Solat jenazah 1 qiraat. Tunggu sampai selesai. Tak tolong pun. Tunggu je sampai selesai. 2 qiraat. Sahabat tanya, qiraat tu apa benda ya Rasulullah? Gunung Uhud. Tuan-tuan semua dah tengok Gunung Uhud betul? Gunung Uhud ni tuan-tuan 7 km. Dia panjang. Dia banjaran. 7 km. Tuan-tuan solat jenazah siap. 7 km tu besar pahala kita. Tunggu sampai habis. Bersembang tak angkat pun. Boleh faham Cuma mungkin dia doa sorang-sorang, doa kat dia, doa kat semua yang dah hati. Dapat satu lagi pahala sebesar Gunung Uhud. Masjidil Haram, Masjid Nabi, tiap-tiap waktu ada jenazah, betul? Kita nampak ni tuan-tuan. Kita nampak ni pahala. Belakang Gunung Uhud. Itulah pahala kita. Tuan-tuan, nak pergi tak tempat yang pahala tu duduk tunggu? Ini. Nanti kita akan jumpa tuan-tuan, muka surat belakang-belakang ni. Kenikmatan orang yang nak mati bagi orang yang soleh. Nikmat tuan-tuan. Nikmat. Ikrimah bin Masya Allah, tabarakallah. Minggu depan Ustaz tak datang, ganti tau. Ikrimah bin Abu Jahal. Ayah dia bapak penyamun. Abu Jahal. Sebab tu tuan-tuan, kalau ayah ni tak solat, ayah ni merepek mengapu, doa, mungkin anak akan jadi baik. Ini. Boleh faham tak? Macam orang Taif Orang Taif bila dia baling Nabi, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka tak kenal aku ni siapa, kata Nabi. Maka ulama sebut kelompok ketiga generasi Taif beriman. Sampai sekarang Taif jadi Islam. Abu Jahal. Abu Jahal ni spesies mangkuk ayun. Tak. Tapi anak dia Allah bagi hidayah. Abdullah bin Ubay bin Salul al-Bahlul al-Quraja. Anak dia Islam. Abdullah bin Ubay ni siapa? Bapak munafik tuan-tuan. Yang Allah sebut dasar neraka tempat dia. Anak dia beriman. Anak dia nama Abdullah bin Abdullah. Anak dia. Boleh faham tak? Anak Abu Jahal. Dalam perang, Ikrimah tuan, dia lari pergi depan. Dia lari pergi depan. Bukan lari pergi belakang. Lari pergi depan. Kan? Sahabat tanya, Ikrimah nak pergi mana? Perang sedang berkecamuk ni. Dia kata aku nak pancung musuh, atau musuh kalau dapat dia pancung aku. Kerana aku nak jumpa kekasih aku. Masya Allah. Tuan-tuan bersungguh tak nak jumpa girlfriend tuan-tuan? Jujur jawab. Macam tak ada nafsu je. Tak ada? InsyaAllah. Tak? Boleh faham nak maksud Ana? Oh, nak dating nombor 1. Betul tak betul? Cari jalan ni. Kan? Kalau ada botol pun jadi. Apa sudin kan? Nak jumpa. Tiba-tiba yang keluar dia kata badak sumbu. Sudin dia kata kat bakar mak betul ada badak sumbu. Melanting botol tu tak ke mana hala. Nak jumpa punya pasal. 2% pun 2% lah. Janji rahsia tutup. Betul? Bersungguh ni. Gitu. Para sahabat begitu kan. Nanti kita jumpa belakang ni. Benda yang paling seronok di saat ajal bagi orang yang beramal soleh. Amin. InsyaAllah. Kat aku 9 dah tak perasan. 2 perenggan je pun. Hari ni kita banyak kisah-kisah. Okey. Baca satu lagi hadis boleh? Boleh nak? Mari jauh tuan yang kedekut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni kena pakai spek. Lau ta'lamul bahaimun minal maut ma ya'lamu banu adam ma akaltum minha samina rahul Baihaqi. Seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti diketahui oleh anak Adam tentang maut,
nescaya kamu tidak akan tega memakan yang sangat gemuk daripadanya. Allah. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Nabi kata, kalau binatang tu tahu sesuatu tentang keperitan mati, kamu takkan jumpa binatang gemuk. Faham tak faham? Kurus semua binatang. Yang gemuknya kita. Maknanya tak ingat mati tu. Nabi kata binatang ni kalau dia tahu tentang kematian, boleh faham? Tentang pedihnya kematian. Nanti kita akan jumpa kan. Kita ni baru 6 muka surat kan. Muka surat puluh-puluh nanti tuan-tuan. Jumpa Allah Rabbi. Saat nak mati, keperitan orang nak mati, dia tengok Israel tu rupa macam mana. Nabi Ibrahim pernah tanya Israel, aku nak tengok rupa kamu saat kamu cabut nyawa orang maksiat, saat kamu cabut nyawa orang beriman. Israel tunjuk kat Nabi Ibrahim. Israel tunjuk kat Nabi Ibrahim. Nanti kita akan jumpa. Harap-harap tuan-tuan panjang umur. Amin. Dan jangan mati dulu insya-Allah. Boleh? Kalau Israel datang tunjuk umur sebelah lah. Ni tuan-tuan. So Nabi kata kalau binatang tahu tak gemuk, kamu takkan jumpa binatang yang gemuk, kurus kering, duk fikir mati. Maknanya mati ni benda tak seronok. Tapi sebaliknya seronok bagi orang beramal soleh. Pasal dia nak menuju syurga. Boleh faham Dia nak jumpa kekasih dia. InsyaAllah. Kan Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, Nabi kata waktu Nabi dah ujung-ujung nyawa, Nabi kata tutup pintu, jangan benarkan siapa datang. Tutup pintu, jangan bagi siapa-siapa pun masuk. Fatimah pun tutup pintu. Anak Nabi ni, tiba-tiba ada orang bagi salam. Fatimah jenguk. Nabi kata siapa? Tak kenal sah. Aku tak nak tengok ni siapa. Dia dekat luar. Nabi kata benarkan dia masuk. Israel tu Allah. Tuan-tuan, kalau anak kata kat tuan-tuan, tuan-tuan jangan keluar daripada surau. Anak nampak ada Israel kat pintu. Agak-agak tuan-tuan keluar ke tak keluar? Boleh faham tak? Cabut tuan-tuan. Walaupun kita tahu cabut ke mana pun Israel tiup pun mati kita. Betul kan? Nabi kata, okey, yang tu boleh masuk. Tu Israel tu. Nak ambil nyawa kamu ke Rasulullah? Kalau bahasa kita nak ambil nyawa ayah ke? Ya. Menangis Fatimah tuan-tuan. Ayah nak mati. Menangis Fatimah radhiyallahu anha. Nabi kata, Fatimah jangan menangis. 6 bulan lepas ni kamu pula mati. Senyum balik tuan-tuan Fatimah. Kalau lah anak kata Haji Bakar minggu depan Haji Bakar mati, contoh jangan amin. Contoh Sipolan pasal ada kata ada betul. Sipolan minggu depan mati. Agak-agak apa nak kata kat Ana? Ustaz, mulut capui betul lah kan? Tapi Nabi kata kat Fatimah, 6 bulan nanti kamu pula mati. Senyum, hilang tangisan. Kenapa tuan-tuan? Dia boleh jumpa dengan Rasulullah, dia boleh jumpa dengan Allah. Kerana sebab tu keluarga Nabi tak panggil Nabi ayah, panggil Rasulullah. Kerana itu